Hmm? Apa? Qul huwallah. Ha? Wallahu alam. Yang pertama, siapalah saya untuk komen. Yang kedua, mana boleh tak jawab. Apa pendirian kan? Wallahu alam. Ini menurut saya. Okey, yang pertama, apabila kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita kena melihat kepada para ulama lah. Para ulama. Jadi memang jumhur mufassirin, bahkan mungkin ijma' kot, menafsirkan qul huwallahu ahad tu, dhamir huwa itu memang kembali kepada Allah. Dan wallahu alam, yang saya dengar ni video Syekh Rahimuddin lah. Saya bukan tak kenal langsung, dekat 2-3 tahun ni saya ikut pengajian dia sebelum saya disibukkan dengan kuliah lah. Jadi dia tak menafikan dalam video tu. Dia pun sebut bahawa jumhur menafsirkan qul huwallahu ahad, huwa tu kembali kepada Allah. Betul? Dia tak nafi. Dia tak kata apa yang ditafsirkan qul huwa itu kembali kepada adalah salah. Dia tak cakap macam tu. Ada dia cakap macam tu ke? Tak ada kan? Cuma menurut pandangan Sufi, Abdul Qadir Al-Jili dalam kitab Insanul Kamil kan, Sufi ni dia ada satu lagi dia panggil tafsir isyari. Tafsir isyari. Contohlah saya bagi tafsir isyari, tak tahulah betul ke tak betul, tepat ke tidak, saya bagi contoh saja. Salah lah, minta maaf. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya sahabat-sahabat Nabi ketika dia khalifah, apa tafsir surah Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. So orang sahabat membangun bagi tafsir, datang pertolongan Allah kan, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong. Itu kan memang Allah bantu Nabi dalam Fatah Mekah, akhirnya semuanya masuk Islam kan. Maka bertasbihlah, memuji Allah dengan memujinya dan meminta ampun, Allah Maha penerima taubat. Tu Nabi Sayyidina Umar tanya Ibn Abbas, apa pendapat kamu tentang ayat ni? Dia kata ayat itu menunjukkan bahawa ajal Nabi Muhammad SAW sudah hampir. Ajal Nabi Muhammad SAW sudah hampir. Ada ke dalam surah tu sebut? Ada ke dalam surah tu sebut bahawa sesungguhnya ajal Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ajal sudah pun hampir? Ada. So isyarah daripada ayat itu menunjukkan Nabi tak lama lagi nak wafat. Dan Sayyidina Umar iktiraf, kata ni betul. Tapi tak menafikan yang tadi. Isyarah daripada itu difahami daripada surah itu bahawa Nabi akan wafat tak lama lagi, dah sampai, dah hampir dah ajal Nabi. So dia panggil tafsir isyari. Tafsir isyari. Jadi wallahu ta'ala alam, qul huwallahu ahad itu kan, surah itu kan menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Betul? Semua orang sepakat qul huwallahu itu asbabun nuzul dia pun menceritakan tentang siapa Allah tu, maknanya antara sifat-sifat Allah dia tak banyaklah, tak semua kan, 4 ayat je. Menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Jadi Sufi ni dia berfahaman Allah Ta'ala ni untuk menerangkan ataupun menjelaskan, atau istilah dia orang tajalli. Istilah dia tajalli. Allah nak mentajallikan sifat-sifat dia itu, dia mesti ada majlah dia. Majlah, tempat untuk ditajallikan sifat itu dia panggil majlah. Jadi sebenarnya makhluk Allah ni adalah majlah bagi segala sifat-sifat Allah. Cuma makhluk yang paling sempurna itu, yang paling banyak menjadi majlah bagi tajalli sifat Allah itu adalah manusia. Manusia sebaik-baik kejadian. Contohnya sifat sabar, sifat penyayang. Ada batu penyabar, batu penyayang. Ada. Batu tidak represent Allah punya qualities, Allah punya sifat. Dia bukan majlah bagi sifat itu. Dia hanya sebagai makhluk yang menjadi majlah bagi sifat Allah tu, ada sifat khalq atau Allah tu khaliq. Contoh batu. Kewujudan batu tu menunjukkan Allah tu sani', Allah tu khaliq. Majlah dia kat situ saja.
Dan dia keras, dia warna tu, dia bentuk tu, itu dia majlah bagi sifat bari, musawwir. Allah membentuk, contohnya daun. Allah bentuk macam-macam daun. So daun itu, pokok itu menjadi majlah bagi sifat Allah al-musawwir contohnya. Tapi manusia ni lebih banyak lagi dia menjadi majlah bagi tajalli sifat-sifat Allah. So kita nak tahu Allah tu Maha Penyayang, kita tahu apa benda tu penyayang. Tahu apa benda tu penyayang? Apa itu pemaaf? Apa itu pemberi? Kita faham ni bagaimana? Ada kita faham makna penyayang itu, kita terus tengok Allah, oh penyayang. Kita dapat faham penyayang tu daripada mana? Manusia juga. So, tapi bukanlah bermakna Allah bagi sifat dia tu kepada manusia. Tak. Allah tunjuk macam sampel lah. Bahasa mudah kita kata macam sampel. Jadi Allah jadikan insan di kalangan manusia itu sendiri insan kamil, yang paling kamil itu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itulah majlah yang paling sempurna sekali untuk Allah mentajallikan sifat-sifat dia supaya kita boleh kenal Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Nabi Muhammad SAW dah wafat, adalah dia punya pengganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, adalah dia sampai setiap zaman tu ada wali kutub dia panggil yang merupakan insan kamil. Cuma zaman sekarang kita tak tahu siapa insan kamil tu. Jadi seolah-olah insan kamil itu dia adalah model ataupun majlah bagi tajalli sifat Allah yang paling sempurna di kalangan makhluk-makhluk lain atau manusia lain. Jadi apabila surah Qul Huwallah itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah, so majlah dia atau model dia insan kamil. So huwa itu difahami oleh orang sufi bahawa untuk mengenal Allah itu lihatlah pada insan kamil. Jadi seolah-olah huwa itulah insan kamil. Tanpa menafikan bahawa ulama menafsirkan huwa itu adalah kembali kepada Allah. Isyarah dia itu macam tadilah dalam Iza Ja'a Nasrullah, mana ada bagi tahu kata ayat tu Nabi akan wafat sebentar lagi. Isyarah itu difahami daripada surah tu Nabi dah tak lama lagi akan wafat. So difahami daripada surah tu untuk kita mengenal Allah, kenal sifat dia. Dan mengenal sifat Allah, maka kenallah insan kamil sebab dia majlah bagi tajalli sifat Allah. So huwa tu boleh diisyarahkan kepada insan kamil. Itu yang saya faham lah. Tak ada pun nak syirik nak kata Allah tu huwa tu maknanya Nabi Muhammad itu Allah. Siapa kata Nabi Muhammad itu Allah? Kalau Nabi Muhammad itu Allah, dah lama lah orang sembah Nabi Muhammad. Sahabat sembah Nabi Muhammad. Betul. La ilaha illallah Muhammad Allah. Betul. Adakah dia sembahyang la ilaha illallah Muhammad Allah ke dia Muhammad Rasulullah nak tanya dan tasyahud? Kalau dia kata itu Muhammad itu adalah Allah, siapa? Orang tak faham. Bab tu yang bahaya, tak memahami kalam sufi. Contohnya, solat sudah tidak lagi menjadi kewajipan bagiku. Apa maksud dia? Solat tak wajib lah. Orang tak faham, dia kata solat tak wajib. Padahal orang tu bukanlah dia maksudkan solat tak wajib bagi dia. Bagi dia solat itu dia laksanakan bukan kerana sebagai satu beban, satu kewajipan, satu kelazatan bagi dia. Tapi orang tak faham dengar, solat tak wajib, itu sesat tu, solat tak wajib dah. So kita jangan mudahlah kita nak, selagi kita tak ada bukti yang jelas. Bukan kita lah pun, kita ada mufti seperti ini kan, kita ada mufti, kita ada qadi, kita ada hakim, dia yang berhak untuk menghukumi seseorang sesat ke kafir ke, na'udzubillah. Faham dulu cakap dia apa. Tapi satu masalah lagi lah, iaitu Nabi kata kallimin nasa biqadri uqulihim. Sorry, itu bukan kata Nabi, itu kata senari. Nabi kata anzilin nasa manazilahu. Hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi kata anzilin nasa manazilahum, tempatkan manusia pada tempat kedudukannya. Tempatkan manusia pada kedudukannya. Satu lagi qaul sanadi kallimin nasa biqadri uqulihim, bercakaplah dengan manusia berkadar dengan akal dia. Ayuhibbu ayyukaziballahu wa rasulah, apakah engkau suka untuk Allah dan Rasul didustakan? Maksudnya kalau kita cakap dengan salah orang, nanti orang akan salah faham, akhirnya dia mendustakan Allah dan Rasul. Macam tadi solat sudah tidak lagi menjadi kewajipan bagiku. Orang tak faham kata, solat tak wajib rupanya. Dia dah jadi wali ni, solat tak wajib ni.
Itu yang tadi kan. Maknanya siapa yang sampai tahap tu solat dah tak wajib. Tak, dia bukan maksud solat tak wajib bagi dia. Dia laksanakan solat tu bukan sebagai satu beban atau kewajipan. Bagi dia satu kelazatan, satu munajat, bertemu dia dengan kekasih dia Allah Ta'ala. Macam kita wajib kau, kalau aku tak buat berdosa masuk neraka ni, wajib kena sembahyang. Itu saja, wallah malam minta maaf lah, ni kan dah viral ni. Jadi kalau silap, saya silap, saya tak tahu. Itu pandangan saya saja. Kita kena faham maksud orang. Setakat ni saya tak pernah nampak pun beliau nak mengajak kita ke arah kesesatan tu, tak ada. Tapi yang macam komen daripada Kiai Idrus Ramli pun kepada golongan yang ni lah. Maknanya kalau kita faham bahawa yang dimaksudkan itu huwa itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah Allah, itu memang sesat. Siapa faham macam tu, dia memang sesat. Dia memang sesat. Tapi Syarih Muddin tak memaksudkan itulah, isyarah daripada itu. Itu tafsir dengan isyarah lah lain. Wallahu alam. Yang ni pun komen. Dah jelaskan dah pun soalan yang sama. Ada lagi soalan? Lepas tu Imam Junaid Al-Baghdadi, siapa tak kenal Junaid Al-Baghdadi kan? Imam segala sufi. Dia tak bagi menceritakan pengalaman-pengalaman rohani, tafsir-tafsir isyari ni kepada orang awam, dia tak bagi. Majlis dia kalau dia akan buat khusus untuk anak murid dia saja. Kalau ada orang lain tiba-tiba singgah duduk dalam majlis, dia akan tukar topik. Dia akan tukar topik, takut salah faham. Tapi Imam Kushairi kata tak boleh. Bezanya apa? Kata ulama, Imam Kushairi pada zaman tu orang sudah mula lari daripada tasawuf. Zaman Imam Junaid Al-Baghdadi tu, di dalam kurun yang ketiga tu masih ramai lagi sufi-sufi. Jadi zaman Imam Kushairi dah ramai orang yang dah tak mau bertasawuf, makin jauh daripada tasawuf. So untuk memancing orang-orang supaya kembali kepada tasawuf, dia ceritakan kelebihan-kelebihan rahsia-rahsia sufi, pengalaman-pengalaman rohani yang dimiliki oleh para wali, dia kongsikan. Bab-bab fana, bab-bab istighraq dan sebagainya lah, supaya orang tertarik dengan tasawuf dan kembali semula kepada tasawuf. Wallahu a'lam.